إذا شئت أن ترحم وتنظر إلى حالي فمن جود أفضالك أيا واسع الأفضال ومنك الصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. الحمد لله ثم الحمد لله. Syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ni dipertemukan kembali kerana keizinan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kan akidah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala tiada sesuatu pun terjadi melainkan dengan izin Allah. Setiap perkara yang berlaku di atas dunia ini, sama ada gugurnya daun, sama ada sebesar-besar perkara yang terkait dengan kejadian ataupun peristiwa di langit, di bumi, di mana saja, itu semua tak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Oleh kerana itu, malam ni kita bertemu, pertemuan kita pada malam ini menggunakan platform online seperti ini semua kerana izin Allah Subhanahu Wa Taala. Barangkali ramai lagi yang nak seperti kita ni, nak duduk dalam majlis seperti kita, tetapi mungkin Allah Ta'ala tak izin, maka tinggallah sebagai satu harapan yang tak kesampaian. Oleh kerana itu, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana dalam banyak-banyak hamba-Nya, kerana dalam banyak makhluknya yang bernama manusia, Dia pilih kita beberapa orang untuk duduk dalam majlis Al-Quran. Dan seperti mana yang kita tahu bahawa majlis Al-Quran ini disebut secara khusus dalam hadis Nabi SAW bahawa Allah Ta'ala akan turunkan sakinah, ketenangan kepada orang yang berada dalam majlis zikir, majlis Al-Quran seumpamanya. Jadi ucapan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala semudah mengatakan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan Rabbil Alamin. Bila kita puji Allah Ta'ala dengan ikhlas, itu membawa maksud kita sedang merealisasikan perasaan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala menerusi wasilah lidah. Baru guna lidah untuk bersyukur. Macam mana orang tu bersyukur pada Allah Ta'ala menggunakan lidah, dia puji Allah. Antara kalimah puji yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri itulah ungkapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Seterusnya kita kena latih diri kita puji, tidak terhenti setakat itu, tapi dia terus membiak ataupun mengembang kepada anggota tubuh kita, maknanya ibadah. Melaksanakan ibadah, buat perkara-perkara yang baik, niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya anggota kita bekerja melaksanakan ibadah ta'abbudiyah, pengabdian diri kerana meraih redha Allah. Selepas itu kita syukur lagi pada Allah Subhanahu Wa Taala, kembang dia kepada hati kita, jantung kita, jiwa kita. Macam mana jiwa kita ini bersyukur pada Allah Ta'ala dengan cara setiap perkara yang kita lakukan mesti lillahi ta'ala. Tak ada tujuan lain, tak ada tujuan dunia, tak ada tujuan manusia, tak ada tujuan untuk bangga diri. Tujuan dia adalah untuk kerana Allah. InsyaAllah syukur kita, amal kita, ikhlas kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Justru itu, pertemuan kita ini adalah pertemuan nak mencari redha Allah. Bukan nak cari gaduh, bukan nak cari masyhur, bukan nak cari bijak pandai, tak. Semua ni adalah kerana nak cari redha Allah, nak cari kasih sayang Allah, nak cari perhatian Allah. Daripada situ insya-Allah Allah Ta'ala akan melihat, walaupun ibadah kita sekecil ini hanya berada di hadapan skrin, tetapi ia besar di sisi Allah apabila ia dilaksanakan dengan penuh rasa ikhlas dan rendah diri untuk mengatakan bahawa kita seorang hamba yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Muqaddimah malam ni panjang sikit. Lama tak ada muqaddimah. Selalunya
terus start aja terus mengaji. Malam ni dia start muqaddimah sebab tak ada ngaji malam ni tak ada baca satu muka surat. Yang adanya kita nak tengok buku kita ini, panduan talaqi 28 huruf Al-Quran. Alhamdulillah kita sebenarnya dah selesai 28 huruf. Ini ulang kaji, fokus kepada praktikal, kepada ayat-ayat yang kita telah semakkan dalam buku ini. Jadi sebelum terus kita pergi kepada praktikal ayat ini, saya mungkin nak tanya pada tuan-tuan lah, berkaitan dengan ta ni, apa masalah dia? Cuba kita skopkan ta ni. Huruf ta ni huruf dia tak payah sebutnya. Nak sebut huruf ta tak sesukar kita nak sebut huruf ain. Tak sepayah kita nak sebut huruf qaf. Tak sepayah kita nak sebut huruf ha pedas. Kenapa? Kerana ta ni memang kita menggunakan dalam percakapan kita, menggunakan ti eta kita tu. Kita ada dalam percakapan harian kita. Oleh kerana itu huruf ta ni jarang-jarang orang kita, orang Melayu, kita tak dengar orang tak boleh sebut huruf ta. Tak ada. Cuma pelat tu ada. Barangkali lidah dah bercampur dengan orang putih. Jadi orang kata ta, dia kata ca. Kita kata goodbye tata, dia ca. Dia ada selain orang putih. Tetapi dia masih lagi huruf ta. Kita di muka surat 11. Jadi huruf ta orang kita boleh sebut. Cuma terlebih berangin, terkurang, semua sekali itu perlu kepada kita amati sebutannya secara talaqi. Jadi tak susah mengaji huruf ta ni. Orang tanya, huruf ta ni ketika dia berbaris, ada tak hamas dia? Jawapan dia, adalah. Sebab hamas ni, dia adalah kategori sifat lazimah. Dia kategori sifat yang zatiyah. Jenis sifat yang sebati dengan huruf. Mana-mana huruf yang dikatakan ada sifat hamas, mana-mana hamas itu sebati dengan dia, tak boleh nak dipisahkan dengan huruf. Macam tu. Jadi ada orang tanya confuse, kenapa tah masa kita berbaris seolah-olah tak ada hamasnya, tetapi masa dia sukun, masa dia mati, nampak terang pula hamas dia. Jadi kita nak beritahu dia, kita tak boleh ukur dengan bijak kita. Kita faham, hamas tu atat, itu hamas. Tetapi bila berbaris, tak dengar pula ca gitu, kita dengar ta begitu. Jadinya, yang pertama, jawapan kita pertama adalah huruf Al-Quran ni diambil secara talaqi. Macam mana talaqi tu? Katakanlah, Nabi kita diambil dengan Jibril ayat apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ada ta kat situ. Mustaqim. Ambil begitu. Kemudian katakanlah ada huruf ta mati, Nabi baca atat an amri rabbih, ataupun kita ambil apa, kita ambil ayat yang ada sini dah senang, tatbira, katakanlah macam tu, tatbira. Jadi masa tu, masa apa? Masa penurunan wahyu kepada Nabi SAW, Nabi hanya baca seperti mana apa yang dia dengar daripada Jibril. Jadi Nabi tak tokok tambah. Apa yang dia dengar, apa yang dia baca di hadapan Jibril, apa yang Jibril baca pada Nabi, Nabi terima bulat-bulat, bersih macam tu. Macam itulah Nabi pindahkan kepada sahabat. Siratal mustaqim, tatbira. Dan sahabat pula dengar, dengar begitu, dia pun baca mustaqim, tatbira. Maknanya apa? Ta baca tanpa dilebihkan suara hamas ca, bukan mustaqim. Tatbira ada hamasnya, bukan tatbira, ada tatbira, ada hamas dia. Benda tu dipindahkan dari sudut simai, dari sudut dengar. Tak ada orang bincang ada hamas tak ada hamas. Cuma bincang, cuma dia orang tahu bila berbaris bunyi ta dia ta ti tu. Bila dia mati, bunyi ta begini, tatbira. Itu dalam bentuk kefahaman dalaman, tak ada orang bincang. Dia tak ada orang tulis, tak ada orang bukukan, tak ada orang bukukan ta masa berbaris bunyi dia macam itu, tak ada. Semua dalam bentuk faham, kerana faham melalui dengar. Jadi bila dengar faham, baca. Kemudian gitulah Quran dipindahkan. Jadi kenapa timbul soalan huruf ta masa berbaris macam tak ada hamas je?
Sebab apa timbul soalan tu? Sebab apa? Sebab proses pengambilan Quran telah berubah. Daripada mengambil secara talaqi, diambil secara faham teori. Bila diambil faham teori, saya faham, hamas tu maknanya nafas berlalu. Okey, tatbira. Masa ta bersifat dengan hamas. Hamas tak boleh berpisah dengan huruf ta. Jadi kalau ta masa mati ada hamas, ada nafas berlalu, masa berbaris pun ada nafas berlalu jugalah. Sepatutnya kalau tatbira, masa dia berbaris jadi ta lah, mustaqim. Itu kita dah ambil Quran dengan kefahaman teori kita, tidak lagi berlandaskan kepada talaqi. Maka akan timbullah kesilapan dan kesalahan dan kecelaruan. Begitu. Jadinya dah macam mana kita nak explain, Ustaz? Kalau ta baca macam tu, mustaqim, tak dengar pun hamas dia, macam mana kita nak explain? Dah kita kata ta tu bersifat dengan hamas, explain dia, cara dia mudah je. Masa kita sebut mustaqim, memang dah ada hamas dia dah. Ada tak hamas? Ada hamas. Dia ada hamas jadi huruf ta tu. Campuran hamas, syiddah jadi huruf ta. Kalau tak ada hamas pada huruf ta, dia tak jadi bunyi ta. Dia jadi da. Huruf dal dengan ta, beza di kat mana agak? Beza dia pada hamas tu. Huruf ta bersifat dengan hamas. Huruf dal yang makhrajnya sama dengan ta tu, bezanya dia syiddah. Dia jahar. Dia jahar. Suara nafasnya tertahan. Oleh kerana itu, kita jangan tengok bahagian yang kita tahu. Kemudian kita nak apply pada berbaris. Jadi bunyi ta, ti, tu dapat bunyi macam itu adalah campuran beberapa sifat pada makhraj dia. Maka dapat bunyi ta. Huruf dal dengan ta, makhraj sama. Tetapi kenapa bunyi dal, bunyi da, ta, bunyi ta? Sebab apa? Sebab tadilah beza sifat. Dan sebenarnya kalau kita beraluh sangat tentang bunyi nafas berlalu ni, masa kita nak mula sebut ta tu, situ dah ada angin tapi kecil. Ta, dia tak kuat. Kerana huruf hamas ini, ketika huruf ta berbaris, hamasnya lemah. Bila dia sukun, hamas dia kuat. Kenapa jadi macam tu, Ustaz? Sebab begitulah yang kita talaqi. Sebab kita talaqi begitu, maka jadilah begitu. Bukan sebab perkiraan teori. Tak. Jadi ada bacaan pada zaman Nabi, ulama kemudian mensyarahkan, ta macam tu ni bersifat dengan hamas. Bersifat dengan syiddah. Seumpamanya. Okey. Sebab selalu orang tanya, kenapa ta bila berbaris atas tak ada hamas, tak? Ketika mati ada hamas. Soalan tu dilahir daripada kerana membesarkan teori. Kalau dia selalu dengan talaqi, itu soalan macam tu tak akan timbul. Okey? Okey. Jadi kalau kita dengar banyak qari-qari masyayikh baca huruf ta, selalunya macam tu. Ta, ti, tu, al-mustaqim. Jangan-jangan kita jumpa ada yang baca al-mustaqim. Ada tapi tak banyak. Jadi kita kena berpegang kepada sawadul a'zam, yang lebih banyak, lebih ramai. Kerana yang lebih ramai itu, kata Nabi, dia akan berada di atas kebenaran. Antara benda yang Nabi pesan kepada umat kita ni, kalau kita nak tengok hak benar, tengok hak ramai. Hak ramai itu biasanya akan berada di atas landasan yang benar. Begitulah dalam apa-apa bidang pun, hatta dalam bidang penyebutan huruf, kita akan follow kepada yang ramai dibaca oleh masyayikh, qari-qari ataupun syekh-syekh yang mutqin bacaan dia. Okey? Itulah masalah ta-nya, macam tu saja. Huruf ta, ti, itu. Satu lagi masalah huruf ta ni jangan-jangan berlaku, dia sebut jauh ke atas. Maknanya hujung lidah sentuhnya kepada langit atas. Tidak mendekati tempat tumbuh gigi. Bunyi ta dia tu tak fasih. Contoh ta, ti, tu. Itu jauh. Seperti orang India sebut huruf ta. Barangkali lah. Orang India kebanyakan lidah dia sebutan hurufnya banyak ke atas. Kalau ti, dia tak sebut ta, dia sebut ta, atas. Maknanya dia sentuh makhraj yang atas. Itu menyebabkan huruf ta bunyinya tak fasih. Jadi mana makhraj dia? Tuan-tuan tengok buku lah. Kita tak nak bahas dah tentang makhraj sebab kita dah bincang dah. Ada link
28 link kepada 28 episod. Macam tu lah. Ini gambar wajah dia. Lagi sekali. Macam tu. Betul-betul dekat dengan gusi yang dekat dengan gigi. Bahkan ada sebahagian hujung lidah tu kena belakang gigi pun. Tak, ada sikit lah. Tapi dominannya menyentuh pada gusi. Macam tu. Okey. Selesai. Jadi kita tak nak panjang kat situ. Atau siapa ada masalah tentang kalau tak jelas Hamas tu berdosa ke Ustaz? Tak berdosa. Tak berdosa. Tak jelas Hamas tu. Contoh katalah ada orang baca tak sukun tu, dia baca hilang Hamasnya. Berdosa tak? Contoh. Contoh ayat ni kan. Cara huruf ta sukun bacanya begini. Wa idza tutla alaihim. Soalan tadi, kalau kita tak baca dengan Hamas, dosa ke Ustaz? Wa idza tutla alaihim. Jawapan dia tak dosa. Sebab apa tak berdosa? Sebab dosa tu dia tanya atas hukum fiqh. Fiqh ada cerita, kalau buat benda yang haram, hukum dia berdosa. Itu persoalan tu, persoalan fiqh. Persoalan ahkam tajwid ni berkaitan dengan pembacaan tajwid. Dia adalah berkaitan dengan penyempurnaan bacaan. Fiqh kata pula baca Quran hukumnya sunat, bukan hukum wajib. Bukan sahaja tinggal Hamas huruf ta tak berdosa, anta tak baca Quran pun tak berdosa, kecuali tak baca suratul Fatihah dalam solat, berdosa lah. Secara umum berada di luar semayang tak nak baca Quran, berdosa tak? Tak berdosa. Tetapi awak dah meninggalkan sesuatu yang nilainya besar di sisi agama, iaitulah baca Quran. Jadi dalam bab baca Quran ni, penyempurnaan baca Quran, jangan tanya dosa ke tidak kalau tinggal. Bukan soalan dia pada penyempurnaan. Dosa ni maknanya sesuatu yang terkait dengan soalan fiqh. Buat benda haram, dosa. Tajwid wajib tak? Baca Quran bertajwid wajib, tetapi itu pun khilaf ulama'. Kalau kita baca dalam keadaan kita lemah, kita tak lemah maksudnya kita tak ada kepandaian, ada berlaku kesilapan, tak dikira sebab kita lemah. Ataupun bukan disengajakan, kita tak nak baca Quran tu kurang, tak sengaja, tak dikira berdosa juga. Yang berdosa ni begini, dia boleh sebut huruf ta tu dengan baik. Wa idza tutla alaihim, dia boleh baca begitu. Dia tahu huruf ta sempurnanya baca begitu. Dan dia tahu juga bahawa ada sebilangan ulama mengatakan menjaga penyempurnaan tajwid itu hukum dia wajib. Dia tahu dah ada pandangan ulama mengatakan gitu. Tapi dia sengaja baca Quran, huruf ta tu dihilangkan Hamas. Dia boleh baca Hamas dengan baik. Dia tahu ada hukum mengatakan penyempurnaan tajwid hukum dia wajib. Tiba-tiba dia seolah-olah istihza, seolah-olah dia mengejek Quran tu. Dia baca wa idza tutla alaihim tanpa Hamas. Itu dosa. Itu dia sengaja nak kurangkan bacaan. Dia sengaja. Bila sengaja itu dosa. Tapi orang tak mampu, orang masih dalam pembelajaran, kemudian tak sengaja, itu tak berdosa. Seperti mana saya sebut tadi lah, hukum baca Quran ni hukum dia sunat, kecuali Fatihah dalam sembahyang wajib. Itu dia wajib. Baca Quran hak wajib ni Fatihah saja. Baca Quran hak wajib Fatihah je. Maknanya tuan-tuan semayang 5 hari 5 malam, 5 hari 5 malam, sehari 5 kali semayang, ada bacaan Fatihah setiap rakaat, Fatihah tu wajib. Kalau tinggal berdosa lah, tak sah lah semayang tu. Keluar pada semayang, start daripada umur balik sampai mati, tak pernah baca Quran, luar pada semayang, tak berdosa. Tapi apa yang berlaku? Orang tu telah meninggalkan suatu ibadat, satu perkara yang besar yang Allah Ta'ala kurniakan kepada umat Nabi Muhammad secara suruhan tu secara open. Siapa nak baca, baca. Kalau tak baca, tak berdosa. Open. Kenapa open? Kerana itulah rahmat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala wajibkan, Quran tu wajib dibaca sehari 1 juzuk, ramai orang masuk neraka sebab wajib baca Quran 1 juzuk sehari. Habis Tok Iman, Tok Bilal pun tak baca 1 juzuk sehari, masuk neraka belaka. Oleh kerana rahmat Allah,
Walaupun baca Quran ni benda penting, benda yang Allah Ta'ala suka, kalamullah ni. Kalam Allah. Allah Ta'ala suka. Bahkan Allah Ta'ala sebut betapa sukanya Allah Ta'ala. Siapa baca Quran, turun sakinah. Bahkan dalam syurga nanti Allah Ta'ala minta pula ahlul Quran baca Quran pula pendengar dalam syurga tu. Itu menandakan Allah Ta'ala suka orang baca Quran. Tapi Allah suruh dalam keadaan open. Siapa nak baca, baca. Kenapa? Rahmat Allah Ta'ala. Bayangkan Allah Ta'ala jadikan bacaan Quran itu wajib. Wajib pula sehari kena baca sejuzuk. Ramai masuk neraka. Sebab meninggalkan perkara yang wajib, hukumnya berdosa. Bila banyak dosa, berat amal buruk, maka berat sebelah kiri, maka masuk neraka, wal'iyadzabillah min zalik. Jadi jangan ingat semua perkara tak wajib tu tak ada nilai. Jangan salah faham. Sunat je. Jangan. Baca Quran sunat je. Awak tahu tak, imam-imam besar bila masuk bulan Ramadan, dia tinggal mengajar, dia hadap pada Quran, nak baca Quran. Cuba sebut satu nama pada saya, imam-imam yang muktabar, yang tak layan baca Quran. Dia sibuk mengajar tapi tak baca Quran. Tak ada. Yang ada ni zaman sekarang, orang alim zaman sekarang tak terkenal dengan baca Quran. Mungkin ada, wallahu ta'ala alam, tapi tak sehebat macam orang dulu. Orang dulu alim, hafiz, hafal Quran, baca Qurannya banyak. Orang lain ni bangkali alim, harap-harap baca Quran banyak jugalah. Tetapi apa yang kita dalam makluman kita, bila dah alim tu, di masa tak ada nak baca Quran. Kalau suruh baca Quran pun nampak pelak, nampak gagap, tak lancar. Tak seperti orang alim zaman dahulu. Ini kita tak nak pelekehkan orang alim zaman sekarang, tapi hakikatnya begitu. Kerana kita kemungkinan cakupan kita, dakapan kita tak sehebat seperti orang zaman dahulu. Dia boleh alim pada banyak bidang. Orang zaman sekarang ni disekolahkan, dia buat pengkhususan, masuk universiti mengaji bidang hadis yang mengaji orang lain tak pandai. Kalau mengaji fiqh hadis pula tak berapa nampak, Quran apatah lagi. Jauh. Itulah kekangan zaman sekarang. Okey, soalan pendek, jawapan dia panjang. Okey, hukum dosa tak? Dosa kalau dia pandai dan sengaja tinggal hamas huruf ta. Seolah-olah dia nak menganjing, dia nak mengejek baca Quran tu, tak apa tinggal ahkam tajwid. Berdosa kalau sengajalah. Tapi kalau dengan lemah dia, kerana tak sengaja, kerana masih belajar lagi, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Okey. Jadi kita nak baca huruf ta ni. Huruf ta, satu lagi benda yang nak jaga adalah dia sentiasa lemah, sentiasa nipis. Ta, ti, tu. Kita tak dengar sebut ta, ti, tu. Tak ada sebut itu. Tapi dalam bacaan ada. Bila dia berjiranan dengan huruf tebal, tak perasan kita baca seperti itu. Tapi kalau kita minta cuba sebut huruf ta, dia sebut okey. Ta, ti, tu, tan, tin, tun. Okey. Bila baca, dia punya kepayahan dia berganda. Lebih-lebih lagi situasi huruf tu. Kalau ada sebelum dia huruf tebal atau selepas dia huruf tebal, kenipisan ta tu boleh tergugat. Kerana tak fasih dalam kita menguruskan tebal nipis. Okey. Jadi kita tanya sahabat-sahabat kita yang ada buku lah, senang. Boleh rujuk pada buku, senang. Siapa yang ada buku boleh request untuk baca. Siapa nak baca silakan. Kita baca fokus kepada buku ini. Muka surat 13. Siapa yang ada buku dia boleh request lah untuk baca. Okey. Ada huruf ta pada suratul Fatihah. Nasta'in. Kita pergi kepada MT. MT siapa Sila. Sila puan. MT ke? EMTIY. Siapa tu? Jangan lalukan soalan tu. Tak ada buku. Okey, tak apa. Baca tengok skrin. Boleh nampak tak? Boleh Puan? Boleh nampak tak kat skrin? Nampak tak ayat yang saya pancar kat skrin tu?
Baca yang tu dulu. Kita ada huruf ta kat nasta'in. Itu belum baca lagi tu. Itu baru bercakap. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baru kita cakap. Dia cakap baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu mengaji dia panggil. Cuba. Itu mengaji. Sebab bila kita sebut macam tadi awal tadi, dia kesukaran menyebut huruf dia tu tak sama dengan kita mengaji. Bila kita mengaji ni, kita ada style kita, irama kita sendiri daripada dalaman. Situ yang dia akan memberi tekanan ataupun memberi kepada cabaran pada kita nak sebut huruf. Jadi kalau kita sebut sesuatu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mudah berbanding kita baca dengan lagu kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Huruf ta tadi okey, cantik. Cuba puan baca yang ni pula. Tapi kalau saya kecilkan tak nampak ni kan. Yang ni yarjuna. Okey, cuma ta bagi bawah tu dah lebih hamas dia. Cija, yang ti yarjuna tijaratan lan tabur. Okey, bagus. Yang ni kita tengok kat sini. Huruf ta di tengah-tengah. Sebelum ada huruf qaf tebal, ta bagi depan. Cuba puan. Yang atas. Kalau macam tu, puan. Kalau macam tu, okey, bagus. Puan baca lagi sekali. Cuba sahabat-sahabat kita dengar huruf ta. Fokus huruf ta. Lagi sekali puan. Okey, okey. Itu waqtuluhum, tu tebal. Cuba nipisian dia. Itu dah nipis dah sikit. Mula-mula tadi nama pertama, yang kedua waqtu jadi tu. Tu. Sebab apa jadi tertebal? Sebab qaf tu. Qaf yang tebal. Pengaruh dia. Kadang kita tak sempat nak kemaskan dia, huruf qaf terbawa kepada huruf ta. Ini selalu berlaku. Pada orang yang belum fasih lagi ataupun baru nak belajar, itu normal biasa. Jadi bawa tebal ke dalam ta. Lagi sekali. Ya. Terus. Okey, bagus. Untuk ta bagus. Yang lain kita halal. Huruf qaf macam tersangkut tu kita halal malam ni. Sebab kita kata ta dia ni. Okey. Terus cuba puan tengok kat sini. Tu yang warna putih tu. Baca tu. Kan? Kan tebal ta tu. Sebab apa? Dha tu dengan segala kepayahan pada dia, dha tebal. Itu payah. Afadtum. Nak nipis ta tu. Tum. Afadtum. Susah tak? Tum tu jangan afadtum. Kalau tum tebal lah to. Jadi to. Dia tebal dan juga dhammah dia tu tak kesampaian, jadi to. Kita nak tu. Afadtum min arafat. Berhenti kat situ. Okey. Satu lagi falamma. Okey, satu hal lagi huruf ta ni, untuk tambahan malam ni, kita nak bunyi hamas dia, pastikan dia tak berdesir. Yang berdesir kita bunyi siulan. Itu sin. Cuba matikan sin. Ada desiran. Desiran tu kita panggil safir.
Huruf ta dia hamas tapi tak berdesir. Yang berdesir 3 huruf. Huruf zai, sin, sad. Zai, az, berdesir. Sin, as, berdesir. Sad, as, berdesir. Huruf ta dia tak berdesir tapi ada hamas. Jadi macam mana? Akhadat, akhadat. Dia keluar daripada makhraj dia. Mana makhraj tadi? Gambar rajah kat situ. Kita tolak atas. Macam tu. Akhadat ke atas. Akhadat ke atas. Jangan bawa ke bawah. Kalau bawa ke bawah jadi sin. Akhadat sin. Akhadat jadi sin. Jadi bunyi itu sin. Ke atas at. Itu ta. Falamma akhadathu rajfah. Dan hamas ta ni dia tak panjang. Hamas ta dia tak macam sin, as. Dia tak macam tu. Dia terbantut. Sebab apa? Sebab suara dia tertahan. Suara ta tertahan. Akhadat. Lepas akhadat, suara tertahan. Bila suara tertahan, kemudian kita nak lalukan nafas, nafas dia tu dia tak lawas seperti mana huruf yang suara berlalu dan nafas berlalu. Okey, cuba adjust hamas ta tu daripada makhrajnya huruf ta, hujung lidah dengan tempat tumbuh gigi atas. Falamma nampak lebih berhati-hati daripada tadi. Tadi tu memang sebiji macam sin lah bunyi dia. Memang selalu orang macam tu puan. Huruf ta ni orang Melayu kita memang sebut ta mati bunyinya huruf sin. Bunyi suara tu suara sin ketika dia mati. Saya pun begitu juga dulu. Sehingga saya bertanya kepada guru, Syekh tolong dengar huruf ta saya ni, sebab saya bawa ada makluman. Masa Dr. Talaki tu saya baca satu kitab Tisih Arab yang buat kajian tentang bacaan orang Arab. Antaranya dia sebut ada juga orang Arab qari-qari yang baca di hafalat, di haflah-haflah Quran tu, huruf ta-nya hamasnya diambil hamas sin. Jadi masa tu saya terdetik ting, barangkali saya pun begitu juga, tapi tak ada orang betulkan. Jadi saya pun pergi tanya guru, Syekh Arab lah. Dia kata, memanglah hamas kamu tu macam sin. Saya tanya kenapa tak betul kan? Dia kata sebab awak orang Melayu, dia kata. Orang Melayu ni halal dah macam tu, okey dah. Tapi kalau orang Arab, dia kata saya dah sembelih dah, maksudnya tak akan lepas lah. Begitu. Jadi nak beritahu, selalunya orang Melayu ni hamas ta-nya menyamai hamas sin. Nak betul dia tu makan masa, nak adjust dia tu. Nak adjust suara dia tu makan masa, tapi yang penting mustahaknya tahu dulu. Dia mesti dihasilkan daripada makhraj dia. Akhadat, macam tu saja. Kalau dia bawa turun bawah ke makhraj sin, lidah turun macam tu, dia akan jadi hamasnya seperti huruf sin. Okey? Okey, saya okey dah puan. Kita halal. Okey, fathallah alaik. Bacaan baguslah. Yang lain-lain tu kena selalu follow lah. Kita TikTok ni hampir 5 kali seminggu. Live TikTok ni. InsyaAllah. Masya Allah. Tu nampak bagus tu. Bacaan bagus tu. Okey, baik. Okey, berkait dekat apa kita punya profile ni ada link kat bio. Tekan tu berhubung dengan Puan Ju. Nanti dia akan itulah yang dia. Okey, kita pergi. Okey, berkaitan dengan ta tadi, ada orang tanya jangan lalukan suara ta. Betul. Sebab huruf ta ni sifat bahagian suara syiddah. Suara tertahan. Jangan orang nak baca huruf ta ni suara berlalu. Sebab apa? Dia kuat berpegang pada makhraj dia. Ta mati at. Suara tak jalan. Kalau kita baca ta mati at, contoh kalau kita ambil macam ni lah, kita ambil huruf ta yang bersabdu, baru kita nampak macam mana kita nak sebut dia. Ada tak huruf ta hatta ta'tiya? Hatta, suara tertahan kan? Hatta, dia bukan hatta. Maknanya dia ada suara tu boleh menerobos antara sentuhan hujung lidah dengan gusi. Kalau ada suara boleh lalu hatta, dia dah lari rupa dia. Dia tak boleh, mesti suaranya tertahan. Kemudian baris dia ta, hatta, macam tu. Hampir susah untuk kita sebut huruf ta dengan suara berlalu. Payah nak jadi.
Kalau berlaku dia tak keluar rupa huruf ta. Dia jadi macam tu. Haja. Dia bila huruf ta tu bila kita kuatkan di hamas, kebarangkalian juga lalu sama dia suara. Kalau orang baca haja, situ hamasnya dominan, tetapi sebenarnya suara pun jalan sekali. Sebab lidah longgarkan sentuhan antara hujung lidah dengan makhraj dia. Oleh kerana itu bila huruf ta berbaris hatta, tak ada hamas lagi. Mula sebut ta tu ada hamas. Hatta ada hamas. Hatta. Bila dia mati, tahan dulu suara, baru datang hamas. Tatbira. Itu untuk soalan sahabat kita tadi. Tabbat yada. Kalau tabbat yada sin. Tabbat yada huruf sin. Tabbat yada ke atas. Tabbat yada. Okey. Terus kita pergi siapa yang nak mengaji ni. Tak apa-apa tuan. Okey, sila. Silakan tuan. Wan Lee. Sila. Nak baca mana ni Ustaz? Ada buku tak tuan? Tak ada. Tak ada, tak apa. Tengok kat sini. Nak berhenti pada tarakt kat situ. Jadi dia kena baca daripada awal sikit lah. La'alli ni saya kecilkan dia. Takut tak nampak ayat kalau kecil pula ni. Macam mana nak dapat buku tu Ustaz? Tak ada soalan dah ada tadi. Dia ada kat link kat bio ni. Tuan tekan akan berhubung dengan Puan Ju. Puan Ju akan bantu nanti. Okey. Yang bawah tu tuan. Kita nak berhenti dulu dekat huruf ta tu. Macam mana bunyi dia? Sila. La'alli. Yang mana? Yang kuning tu. Yang kuning tu. La'alli a'malu salihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Kan? Sebab apa kaf ni sama perangai dia sifat dengan ta. Jadi selesai kaf dulu. Selesai kaf dulu. Kaf macam mana bunyi? Itu kaf. Kemudian ta tarakt. Macam tu. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Macam tu. Dia satu-satu. Dia tak boleh gabung. Ada orang itu siapa mengajar, dia gabungkan hamas. Dia hilangkan hamas huruf pertama, masuk dalam hamas huruf dia. Huruf apa saya tengok lah. Tak boleh. Kita tak boleh idghamkan sifat tak ada. Idgham sifat tak ada. Idgham huruf ada. Sifat tak boleh idgham. Okey. Cuba tuan sambung pula ayat tu sampai kalla. La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Lebih mudah daripada waqaf kan? Okey. Terus kita pergi kepada ayat wa kullan. Warna putih tu. Wa kullan tabbarna tatbira. Ta tadi bunyi angin dia tajam. Kalau angin tajam itu mirip kepada sin. Itu sin. Tatbira. Dia tat ke atas. At sikit je. At. Okey, sekali lagi. Ya. Wa kullan tabbarna tatbira. Okey, hati-hati. Yang macam accident Ya. Kalau kita nak latih dia, kita ambil huruf ta yang hujung tu mati, cari perkataan dia yang hujung mati, kita tambah sin. Contohnya saya kalau ada kat sini ini untuk kita latih. Ada tak akhir perkataan tu ta mati. Yang kita nak kena jelaskan dia punya hamas sebagai latihan. Kejap. Ini tarakt. Okey. Dia
Allahu akbar. Ada tak ni? In kadarat. Dia tak mati kan? In kadarat. Itu tak mati. In kadarat. Okey, cuba bayangkan. Kalau selepas tak mati tu ada huruf sin. Macam mana nak baca? Kalau bunyi dia sama dengan ta mati, sama dengan sin mati, bermakna dah campur antara ta dengan. Maknanya asal huruf kataan tu ta mati. In kadarat. Macam tu. Tapi kalau orang baca in kadarat macam tu, sebenarnya dah tambah sin kat belakang tu. Jadi kita kena bezakan antara yang ada sin dengan yang tak ada sin. Kalau tak ada sin, bunyi dia in kadarat. Macam tu. Kalau ada sin, in kadarat. Ada sin. Jadi beza. Jadi kalau huruf ta mati kita sama seperti sin mati, bermakna ta kita tak tepat lah. Jadi kita kena bezakan suara ta dengan suara sin. Sin mati as. Ta mati at. Dia punya suara dia, angin dia tak sama dengan ta. Tak sama dengan sin. Sin tajam. As. Software dia berdesir. Itu beza dia. Okey, cuba tuan baca lagi ayat suht. Tapi ayat ni panjang. Boleh nampak tak ni kalau ambil daripada awal sangat. Ambil yusari'u Yusari'u lah. Tuan boleh nampak tak? Okey. Yusari'una fil ithmi wal 'udwani wa aklihimus suht. Okey, itu tepat. Tak macam tu. Suht. Kita pergi pada makhraj dia kan. Suht. Macam tu. Kalau suht, itu sin. Yang ni senang pula kita nak betulkan hamasta sebab kita bawa pergi pada makhraj dia. Bila dia mati tu kadang kita tinggal makhraj dia. Contoh atat, kita tinggal makhraj dia tu, dia kepada gisin. Atat gisin. Sepatutnya atat ke atas. Macam ni senang sebab bila habis kita pergi pada makhraj dia. Itu yang jadi mudah betul tu. Wa aklihi musuht. Kita pergi makhraj dia. Okey. Seterusnya cuba tuan baca yang ni. Qul lil ladzina kafaru. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Okey. Cuba orang lain cuba fokus pada huruf ta bahagian depan. Cuba tengok qadar suara ta tu dari sudut tebal nipis. Lagi sekali tuan. Qul lil ladzina kafaru satu jadi tu yang satu labuna. Qul lil ladzina kafaru satughlabuna wa tuhsyaruna ila jahannam. Bawa kemah dengan tarqiq nipisnya huruf ta. Sebab tadi kita sebab kita nampak ra yang tebal tu. Jadi ta tu tak sempat nak adjust untuk nipis dia. Okey. Cuba satu lagi ayat fa idza afadtum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullah. Okey, untuk nipiskan ta tu berjaya. Uradha tu nampak uradha tu dah ada rupa dah, tapi belum kemah lagi dha tu. Tapi malam ni halal lah sebab kita cerita huruf ta. Kalau kita cerita semua nanti tak balik kita malam ni. Okey, baik, insya-Allah. Okey, saya ingat tu dah bagus dah sebutan huruf ta-nya. Tak adalah masalah seperti terlebih hamas ke pada dia berbaris. Okey lah tu. Okey, tuan. Okey, fatahallahu alaik. Jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih banyak. Sama. Assalamualaikum. Terus kepada Puan Anita. Sila Puan. Sila Puan. Puan Anita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Daripada mana Puan? Saya dari Bangi, Selangor. Okey, sila orang Bangi. Sila. Baca ayat mana Ustaz? Ya ihdina sirata.
Ihdinas siratal mustaqim. Betul-betul jaga ta tu nipis. Betul. Kena. Tapi lain-lain tu saya pejam mata dulu, tengok ta tu. Okey. Okey, terus lagi dengan sirata. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sebutan ta okey, tapi bila nak pindah pada ain tu, dia gelanggar ain. An'amta alaihim. Jadi tak, jangan tak alaihim. An'amta alaihim. Jangan langgar ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Okey. Itu bagus. Okey. Terus kepada ayat ni dia panjang sebenarnya. Kita ambil qala allazina la yarjuna. Berarti pada Quran, berarti kat situ qala allazina. Qala alladzina la yarjuna liqa'ana bil Qur'an. Kita bagi bawahnya sempurna. Okey. Kemudian kita iqtarabati. Berarti pada al-qamar, berarti kat situ. Iqtarabatis sa'atu syaqqal qamar. Okey. Jadi ta ni dia berada di dua huruf yang tebal. Selanjutnya ta tu akan menyebabkan dia tak cukup nipis. Iqtara. Kita nak iqtarabati. Iqta ta. Iqtarabatis sa'atu syaqqal qamar. Okey. Wa kullu Wa kullu amrin mustaqir. Okey, tak okey. Tapi ra tu, ra nipis ke tebal ra tu? Nipis Ustaz. Nipis Sebab apa nipis? Sebab sebelum tu bagi bawah. Bagi depan dia, run tu tak kira. Kira tak? Tak pasti Ustaz. Tak pasti. Kita tak kira sebab kita dah wakafkan dia jadi sukun. Bila dia sukun, dia tak ada hukum lagi. Dia kena tengok sebelah. Sebelum dia. Sebelum ni bagi bawah, nipis. Kalau sebelum bagi atas, tebal. Sebab apa? Ra bila kita wakaf, dia tak ada baris lagi dah. Dia sukun. Jadi puan jawapan tadi, nipis tu betul. Cuma nak tekan sikit kerana dia bersabdu. Mustaqir. Mustaqir. Wa kullu amrin mustaqir. Pada qaf tu, qaf nak pergi pada ra tu tekan. Mustaqir. Wa kullu amrin. Wa kullu amrin mustaqir. Okey. Kemudian ayat tu, ayat afamin hadha alladhi hadha alhadith ataupun ambil terus pada saya kecilkan dia sikit. Berarti pada watadhakun tak apa dah. Afamin hadha alhadith. Ini muka surat berapa Ustaz? Ini muka surat, buku ni muka surat 13. Surat 13. Ada buku. Tarikh, ya saya ada buku tapi sebab dekat phone ni dia ada gangguan. Okey. Tulisan-tulisan lain. Oh gitu. Jadi dia tak nampak. Okey. Baris berapa Ustaz? Baris 2 daripada bawah. Dua dari bawah. Baca dari mula sampai. Baca. Afamin hadzal hadith. Berarti pada watadhakun kat situ. Afani hadzal hadith ta'jubuna wa tadhakuna wa la tabkuna wa antum samidun. Ta'jabuna pada atas. Ta'jabuna. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون تاني بيس وتضحكون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون
Ta jadi nipis ya. Wa tadhakun, jangan wa tadhakun, wa ta. Wala tabakuna wa antum samidun. Nipiskan ta. Wala tabakuna. ولا تبكون وأنتم سامدون. Okey. Okey, kemudian ayat bawah tu wa imma fidaa. وإما حتى تضع الأرض أوزارها. Dua-dua ta tu nipiskan. Hatta ta. Hatta ta. Hatta tada'al. وإما فداء حتى تضع الأرض أوزارها. Okey, luluslah ta tu okey. Maknanya tak nampak ketara sangat kalau tebal pun. Masih terjaga lagi lah. Cuma kalau macam ni, kataan tada ni, dia betul-betul berjiran dengan huruf yang gedebe, yang samsing, yang tebal. Jadi tu kena lebih hati-hati. Kalau tengok orang Arab yang fasih pun sampai ayat ni, dia jadi slow. Dia nak jaga tu lah. Hatta tada. Nampak dia gerakan dia, muka dia pun bersungguh untuk sebut hatta tadha, sebab jumpa dengan huruf yang payah disebut. Huruf dha ni orang Arab tak bercakap dah dengan huruf dha sekarang. Tak ada dah orang Arab bercakap dengan huruf dha sekarang ni. Dia tukar semua. Kalau tak pun dia jadikan huruf dha tu seperti huruf dal yang ditebalkan. Kalau dia tak fasih dah menyebut huruf dha. Jadi bila ada ayat Quran ada huruf dha dan sebelumnya ada huruf nipis, dia hati-hati sikit supaya tak terlanggar dia punya nipis, tak terlanggar dia punya tebal dia. Okey puan.